Nama saya Zai. Macam jelas. Okay. Itu Hafiz. Alright. Sebenarnya kami nak tahu first latar belakang Cik Firas lah. Pada ilmu Cik Firas, apa, Yatina, lepas tu asal dari mana? Nama saya Muhammad Firas Hamizan bin Hassan, boleh panggil Firas, umur 26, asal Ampang, Selangor. Merupakan alumni Universiti Kelantan. Jurusan yang sama dengan awak semua, SBL atau teknologi. So sekarang ni tengah buat salabah dengan sambung. Macam mana lah, kira kan? Mula nak start perniagaan salabah. Okay. So macam mana boleh tercetusnya idea dengan terdetik nak buat salak bar ni. Waktu tu Firas tengah LI dekat Cameron Highland tahun 2019 bulan 2. Dapat WhatsApp daripada salah seorang lecturer yang agak rapat, semua Muhammad, tak suruh orang dah kenal belum, tapi dia merupakan salah seorang pensyarah bagi lulusan agroteknologi lah. So dia tanya minat bisnes tak time tu. Firas tak berapa minat pada waktu tu lah. Tapi background family tu memang terlibat dengan bisnes lah, orang bisa begitu. Jadi cakap dengan Sir, kalau nak cuba boleh, apa salahnya kan. So rezeki lah kot time tu. Waktu tu bulan 3, Magic, Malaysian Global Innovative and Creative Center. Diorang ni antara pengelola bagi social enterprise, ataupun usahawan sosial. So diorang ada anjurkan satu bootcamp yang mana diorang nak gather semua entrepreneur yang berminat dalam keusahaan sosial untuk orang kata sharpennya idea tu. Lepas tu nak tengok mana yang diorang boleh touch up. So kita orang pun join bootcamp tu. Idea asal dia adalah untuk membantu golongan urban poor ataupun miskin bandar. So kita orang nak buat adalah create satu orang kata sistem kita orang sendiri, iaitu hidroponik. So nak bagi dekat PPR, Projek Perumahan Rakyat, yang orang tahu banyak kat sana kan. So nak bagi diorang, kira kita orang subsidize sistem tu, bagi kat diorang, diorang tanam, and then bila time hasil kita orang beli dengan diorang. So hasil diorang adalah bila diorang tanam tu, diorang jual kat kita orang. Tapi pada waktu tu dia punya projek tu dia perlukan orang kata modal yang agak besar tau. Lepas tu bila nak main dengan PPR ni nak kena libat dengan kerajaan. So boleh jadi tapi makan masa. So kita tak nak tunggu, kita nak cepat. Sebab takut orang kata semangat tu kalau tunggu tu makin pudar. So borak dengan coach dan mentor time tu, borak. Coach ada cakap yang cuba revert back dekat mana komuniti korang sekarang. So bila kita orang tengok balik, kita ada 5 orang, semuanya merupakan alumni UMK, kecuali saya lah, saya merupakan pensyarah dekat Universiti Kelantan. So kita orang kata kita boleh buat something untuk dekat JD ni. So itu satulah. Yang keduanya, even kita bawa balik ke jeli pun masih perlukan modal yang agak besar untuk buat sistem bagi dekat orang kampung, untuk orang kampung guna tanam. So kita tengok bahagian demand dulu. So kat sini tengah dalam brainstorm idea tu, terlintas dengan satu jurnal daripada UPM. Dia mengatakan kat situ 60% pelajar IPTA ataupun Muslim awam ni tak konsum makanan sihat, sama ada sebab diet ataupun lifestyle. So kita tengok balik kat sini pun memang tak ada benda tu. Jadi sementara nak tackle bahagian supply, kita orang buat demand dulu, create demand. Sebab itulah kelas ni salad bar, kita orang jual salad box. Itu pada asalnya lah, inilah social enterprise ni, social mission ni, salad box. So dalam pada waktu tu, seiring untuk bawa juga idea utama tu,
Alhamdulillah sekarang ni kita orang dah ada 3 sistem sekitar Jeli. Sistem hidroponik tu yang kita orang subsidi dekat penduduk kampung kat Jeli. Dan kita datang yang idea Salakbar ni. Okay, Salakbar ni bawah Phytopia Ventures. So kalau soalan tu nak tanya mana asal usul nama tu, Phytopia lah yang asalnya. Phyto tu maksud benda-benda hijau. Pia tu datang daripada utopia atau utopia macam environment, community. So anak syarikat dia baru asal sini Salakbar kat Phytopia. So Salakbar tu salad dengan bar, konsep-konsep bar gitulah asalnya. Lepas tu Salakbar by Phytopia. So di bawah Phytopia Ventures. So nama ibu tu Phytopia Ventures. Yang sini Salakbar by Phytopia. Okay. Kan jenis perniagaan yang jalankan industri. Oh, okay. F&B, Food and Beverage. Tapi kita orang kata juga bahagian agriculture. So dalam JSM tu agriculture dengan F&B lah. Sebenarnya dengan Food and Beverage. Okay, sasaran perniagaan sekarang untuk Salakbar ni untuk student saja ke dekat sekarang? Sasaran dia untuk semua penduduk Jeli. Tak termaktub saja dalam UMK, tapi seluruh penduduk Jeli. So before this kita ada roja makan dekat Jeli ni. Tapi baru-baru ni roja makan tu terpaksa shutdown dekat area Jeli. So sekarang ni kita tengah nak link dengan Foodpanda untuk teruskan brand awareness Salakbar Phytopia ni dekat sekitar Jeli. So target, kalau kita target market tu bukan staff UMK atau warga UMK saja, seluruh penduduk UMK, seluruh penduduk Jeli. Okay, dekat sekarang ada berapa ramai pekerja? So by now kita orang ada 8 dan semuanya student. Semua part time. Before Firas start untuk perniagaan ni kan, ada pengalaman tak dalam bisnes lain? Kalau bisnes lain tu tak ada. Adalah dulu time kecil-kecil dan sekolah dulu jual burger. Tapi kalau pengalaman kerja tu pernah dalam retail, general worker je lah. Retail, general worker. Lepas tu cashier pun pernah. And paling last tadi before sambung buat Salakbar ni sebagai agronomist dekat Cameron Island. Kira-kira macam mana dapat sikit-sikit sebab dia perniagaan kan? Betul. Masa Firas jalankan perniagaan kan, before Firas jalankan, rasa ada tak contoh teladan macam Firas look up tu? Contoh teladan tu dalam bidang bisnes atau kehidupan? Kalau bisnes tu tak ada. Sebab macam saya cakap, Firas tak minat punya bisnes ni. Kadang-kadang buat tu saja. Nak kata minat tu tak. Tengok macam time tu tengah rancak orang untuk jual gula-gula, kita pun jual. So kalau nak kata role model dalam kehidupan ni, for now. Yalah, kita sebagai orang kata orang Islam ni, kita punya top role model tu Nabi Muhammad lah kan. So untuk menjawab persoalan role model kita dari manusia kita Kan perniagaan, apa ke jenis yang sumber Firas dapat modal? Macam ada dari kawan ke, maybe dari sir tadi ke? Okay. So for now kita orang 5 orang. Yang 3 orang ni dia orang kata belakang tabir kan. So saya dengan Sir Firas dengan Sir bahagian cash. Dia ni Sir Muhammad dengan Dr. Mariana. Orang ni antara yang banyak mendorong Firas, bantu Firas daripada JB sampai sekarang. Dulu bersyarah dekat UMK. Apa ni, Salakbar ni kan, Firas ada tak menetapkan one goal sebarang matlamat semasa penyuluhan? Goal tu banyak tau, biasa lah manusia kan. Dia nak capai bulan dengan bintang. Goal tu banyak. Tapi mission yang paling utama sekali adalah kita orang nak setiap universiti IPTS dalam Malaysia ni ada branch kita orang. So 3 lah antara sebab dia, kita orang nak tentang pemakanan sihat, bantu komuniti, dengan tolong student.
So mostly target crew kita orang adalah B40 punya, asal dari B40 family. So goal tu banyak, tapi yang paling utama tu nak setiap FPT dengan FPTS tu ada branch Salak Batavia. Katakanlah Firas kan memang dapat dah peluang nak buka cawangan kat universiti lain. Macam mana Firas nak jalankan matlamat tu? Nak handle nak handle proses tu lah kan. Proses tu. Tak tahu. So sejujurnya tak tahu. Biasanya setakat ni kita orang founder semua ni, sebab masing-masing bukan yang ada knowledge yang banyak atau dalam bisnes. Biasanya dari segi pembacaan je. So biasanya memang orang kata YOLO. Datang kita pergi. So nak jawab secara jujur soalan tu memang tak tahu lah kan. Tapi orang kata kita orang akan ikut sistem. So macam bila nak buka branch tu, kita akan licensekan kita punya company. So mungkin instead of kita handle branch tu, tapi kita bagi opportunity dekat anak-anak muda kat luar sana, macam contoh macam Bumblebee dia orang letak satu amount. So siapa nak beli tu, beli license dengan dia orang provide everything daripada A to Z. Itu one of way yang kita orang terfikir lah buat masa ni. Macam McDonald punya style kan, jual branch terus. Macam Petronas nak buka kisah minyak, franchise. Apakah jenis kepercayaan yang Firas ada dengan contohnya macam pekerja ataupun rakan kongsi, contoh macam hubungan antara itu semua? Untuk menjalankan bisnes ni kan, Firas waktu mula masuk tu, Firas letak dalam diri Firas nak percaya semua benda. Contoh macam Firas punya founder, Firas punya co-founder apa semua kan. So tak ada macam dia ni boleh percaya ke, boleh pegang duit ke apa semua, tak ada. So Firas masuk, yang Firas tahu, Firas letakkan 100% kepercayaan. So selagi tujuan, mission, vision tu seiringan, maknanya kita orang gerak seiringan lah. Tapi andai kata berlaku sesuatu, tak bermaksud Firas dah tak percaya. Semuanya orang kata kita ni manusia kan, ada hati dan perasaan. So keraguan tu akan datang. So dari segi pekerja pula, waktu dia orang handle apa ni semua, sebab Firas pun belajar. Sambil Firas running Salak Bar ni, Firas pun belajar. So sama dengan kru-kru Firas, diorang pun belajar juga. Tak ada Firas kata Firas dah buat Salak Bar ni 20 tahun, 10 tahun. Kalau Firas dah buat 10 tahun, 20 tahun, yes. So macam diorang ni buat kerja ke tak buat kerja, tu yes. Tapi sebabkan kita orang masuk, kru ke, Firas ke, semuanya baru. So apa-apa pun kita akan buat sama-sama. So nak handle this type of operation is kita orang buat semua benda tu sama-sama. Pasal Firas tubuhkan perniagaan ni, Firas ada terfikir tak macam kalau Firas dah start business ni, kehidupan Firas macam oriented dengan business tak, macam berlandaskan business ni, macam boleh pengaruhkan dengan business ni? Waktu tu Firas baca buku Type of Habit tu, kalau tak silap Firas. Dia kata habit kita ni, contoh macam kalau kita ni sportman kan, so orang yang macam mana, orang yang dia decide, maknanya semuanya berkaitan dengan decision sebenarnya. Orang yang decide dia punya lifestyle tu sportman, so even kat luar pun habit dia sebagai seorang sportman. Sentiasa nak nombor 1, tu bagi contoh lah. So bagi Firas tak. Waktu Firas baca tu Firas takut, sebab Firas kalau macam bisnes, kawan-kawan, study. So mula-mula tu lah. Tapi bila dah running ni, takut. Firas tak rasa yang Firas punya lifestyle business oriented. Waktu kerja is waktu kerja, habis kerja Firas bukan jenis yang duit, tak. Firas menggunakan perniagaan dulu, macam Firas ada tak risk orientation, macam
macam kalau boleh Firas kalau buat keputusan atau apa-apa macam nak elak juga daripada benda tu berlaku. Tak. So kita orang punya style kan, Firas dengan Sir, bila kita orang buat sesuatu tu, kita orang nak benda tu gagal. Okay, macam ni. Dalam kehidupan ni kan, korang biasa dengar tak yang kegagalan tu yang jadi punca kejayaan? Biasa kan? Kita jarang dengar. Biasa kan? So nampak macam gila tau. Tapi Sir ni pula, dia jenis banyak membaca tau. Dia jenis banyak sangat membaca. Kehidupan dia dipenuhi dengan membaca. So Fira tak cakap Fira tak membaca juga, tapi minat juga. So ada sekali tu duk borak-borak tu come out dengan this thing lah. Is macam kejayaan, kegagalan tu punca kejayaan. So every time apa-apa decision yang kita nak buat ataupun benda-benda baru yang kita nak buat, kita nak benda tu gagal. So kalau nak kata memikirkan untuk elak risk tu, dah macam tak kot. Kita orang lebih kepada mencari risiko yang mungkin ada. Sebab sekarang ni satu branch, so anything happen masih dalam kita punya capability untuk handle. What if kita orang elak-elak risk, dah ada 5-6 branch, tiba-tiba risk tu datang. Macam nak boleh hadap awal then. Ya, betul. So bila contohlah sekarang dah hadapi benda tu sekarang kan. So nanti bila dah 5-6 branch, kalau benda tu datang, kita dah tahu dah macam mana outcome dia. Troubleshoot, betul, pengalaman, troubleshoot. Firas ada buat business plan tak? Ada. Yang tu kewajipan lah tu. Dia okey, sekarang macam korang belajar gelagat usahawan. Firas tu tak suka tak? Paling benci gelagat usahawan ke apa lagi. Korang sampai sem 3 kot ada subjek usahawan kan. So sama juga kan. Kita duk apa benda lah nak belajar bisnes ni. Dia lah dengan tak minat bisnes ni. Tapi one thing yang paling core dalam bisnes ni sebelum korang nak start kan adalah BMC. Sangat-sangat penting. Even benda tu boleh apply dalam kehidupan korang juga. Korang kena ada satu, kita kena ada satu planning. Macam BMC tu kira planning untuk bisnes kan. So untuk life pun kita kena ada planning gitu. So bila tanya pasal BMC ni memang sangat-sangat penting. Salakban ni alhamdulillah tahun ni dah masuk 3 tahun. So yes, BMC tu penting. Bila Firas start perniagaan ni, Firas rasa bersedia tak? Kan bisnes tu macam dah besar dan Firas macam bukan jenis nak minat berniaga kan? Bersedia tu tak. Memang orang kata sebab Firas sebelum tu agronomis kan, dekat Emerald Island tu kan. Lepas tu tiba-tiba nak venture in business things punya hal kan. So kalau nak kata bersedia tu memang tak. Tapi sebab Firas rasa Firas sendiri dengan co-founder lain kan, semua jenis YOLO. Benda apa datang kita pergi. So macam bisnes, bila nak venture in bisnes ni pun korang duk cakap itu ini kan. Macam Firas sendiri kan, adik Firas kerja government tau. So dah menjadi kebiasaan orang-orang parent kita, orang tua ni, government ni bagus. Yes, Firas tak menafikan benda tu kan. Bila kita juga government kan, macam-macam skim kita dapat. Kita punya kehidupan sampai ke hari tua di apa orang kata ada pencen kan. Seronok, memang seronok. Tapi tak mencabar. Dia seronok tapi tak mencabar. So pada permulaan perniagaan Firas tadi kan, selepas ni kan, macam hari biasa lah, berapa jam Firas bekerja? Macam mana jadi soalan ni? Salakban ni operasi macam mana? Dari pukul berapa sih pukul berapa? Okey, kalau tanya pada Salakban 8.95 waktu operation lah. Sekarang ni before PKP hari tu 8 sampai 10. So kita orang tengah planning untuk balik ke waktu tu 8 sampai 10. Cuma ni sekarang ni masalah UMK ni, masalah cafe UMK ni, pukul 2 pukul 3 tu dah start tak ada air. So kalau sekarang ni by situation sekarang ni 8 sampai 2, 8 sampai 3 macam tu lah. Tapi kalau ikut asalnya 8 sampai 10. Macam besides waktu operation tu kan, operasi tu kan, untuk macam penyediaan bahan macam tu, macam
dia mestilah masa lebih lagi kan dari waktu lain. Betul, tapi macam ni sebab sekarang ni Firas tak fokus, bukan tak fokus, bukan salak bar je yang Firas buat tau. So ada benda-benda lain. Jadinya Firas fixkan yang waktu kerja is waktu kerja, waktu salak bar is waktu salak bar, waktu study is waktu study. So study takkan kacau salak bar takkan kacau study. So preparation tu biasanya itu waktu operation tau. Kalau waktu Firas kerja dengan salak bar, pukul lepas subuh tu sampai waktu tutup lah, waktu tutup salak bar. So lepas subuh tu sampai pukul 8 tu adalah waktu preparation. Kalau nak tanya sempat ke tak tu, setakat ni sempat lah. Setakat ni sempat Alhamdulillah. Kita orang tak mampu nak cater all the demand. So sebab tempat je sebenarnya. Jadi kira orang kata benda tu jalan cantik lah. Tak boleh nak cater semua demand, terpaksa tolak order apa semua. Jadi dengan demand yang ada tu, waktu yang Firas ada untuk opening tu cukup. Berbanding masa Firas first buka salak bar dulu dengan sekarang, Firas punya goals tu still sama ataupun dah berubah? Goal salak bar lah Kalau goal salak bar sama. Masih lagi dengan goal asal, goal utama kita orang. Untuk brand awareness, untuk tolong community, tolong student. Tak adalah. Kalau nak kata signifikan sangat pertolongan tu tak lah. Tapi Alhamdulillah lah, every time Firas pergi pitching competition, Firas boleh come out dengan satu story daripada kru kita orang. So itu antara sebab kenapa Firas teruskan benda ni. Masa Firas dari first start perniagaan sampai sekarang, yang typical work week Firas ada macam bertambah kah ataupun kurang kah? Typical apa? Typical work week, macam masa bekerja dalam seminggu tu, ada berubah tak? Okay. Dia lagi satu ni kan, bila bisnes ni kan, sebelum bisnes tu orang cakap boleh goyang kaki kan, ada bekerja. Tapi tak, memang sebenarnya bila involve dalam bisnes ni memang 24/7. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. So Alhamdulillah, bertambah tak, berkurang pun tak. Masih lagi 24/7. Sebab nak bagi lebih pun tak boleh dah kan. Memang 24 jam sehari, 7 hari seminggu. So memang setakat ni hari-hari tu, waktu-waktu tu penuh lah. Tapi masih lagi masa dengan kawan-kawan tu ada, masa untuk diri sendiri tu ada. Beban kerja tu itulah, bertambah pun tak, berkurang pun tak. Masih lagi orang kata boleh handle. Masa Firas start perniagaan dulu, Firas ada tak buat assumption ataupun macam andaian, contohnya macam gagal lah macam tu, ataupun dia macam Firas akan berjaya macam tu kan. Lepas tu Firas rasa andaian Firas tu dia dah dibuktikan betul ataupun salah tak? Assumption ni assumption yang kita orang ada berjaya je. Gagal tu tak. So nak kata tercapai pun tak lagi, sebab ada beberapa KPI yang belum kita orang capai, belum kita orang sampai KPI yang kita orang nak, kita tak capai. So tapi Alhamdulillah lah, orang kata dalam bisnes ni dia ada dia panggil Demon's God. Demon's God tu dia tempoh sebenarnya, tapi tempoh tu dipanggil Demon's God 3 tahun. So Firas bulan 10 ni capai 3 tahun. Firas lepas ni maknanya Firas lepas traditional punya bisnes punya kira cabaran dalam bisnes macam ni. Kalau lepas 3 tahun ni it prove that yang you punya business model, you punya harga semua berjaya, satu kejayaan. You tak lepas 3 tahun ni, mesti ada masalah kat mana. So bila you lepas 3 tahun, then smooth lah you punya business. Maknanya dari segi BMC, operation, sales, marketing, everything. Tapi tak bermakna lepas 3 tahun ni jumpa syurga, tak. Masih ada lagi jalan-jalan dan liku-liku yang perlu you lalui. So assumption tu macam ni Firas cakap lah, Firas bukan jenis yang
banyak fikir sampai Firas kalau Firas buat ni, Firas fikir 20 step ke depan. Tak. Just do it flow. Betul. Itu terbaik tepat saya. Sepanjang perniagaan ni kan, Firas ada tak buat macam key mistakes, macam silap besar? Dia boleh efek dalam bar ni. Alhamdulillah setakat ni tak ada. Dan minta-minta sambil bila pun tak ada. Sikit-sikit tu adalah salah kira kan. Duk shop-shop meniaga tiba-tiba duit hilang kan. Padahal salah kira. Ada tak pengajaran daripada mistake tu yang dia dapat? Dalam term business dia, you punya accounting kena kuat lah. Itu pengajaran yang kita dapat daripada apa yang terjadi tu. So kita orang semua tak ada background business kan. Kalau you ikut mak berniaga ke nenek berniaga ke, semua jenis ikut buku 35 tu je. Orang hutang tulis, orang bayar padam. Tak ada tulis ni tarikh ni, bila ni bayar ni, waktu ni dah ke belum, tak ada. So you waktu mula salat bar pun macam tu lah. Tak ada yang strong accounting punya sistem. So bila nak buat bisnes ni, accounting tu kena strong. Tapi tak bermakna you punya accounting tak strong, you tak boleh buat bisnes, tak. As long as you willing to learn, mesti ada jalan. Bagi Firas kan, apa best moment dengan worst moment untuk salad bar ni? Best moment banyak lah. Tapi Firas generalkan je lah. Best moment tu bila macam kita orang pergi for any competition untuk validate kita orang punya company kan. So alhamdulillah validation tu orang kata positif. So macam kita orang pergi competition ni, mentor atau coach akan cakap, you datanglah buat kat sini, you datanglah buat kat sini. You all ni walaupun bukan business minded punya people, tapi you all boleh survive buat itu ini kan. So benda-benda macam ni in general jadi bila kita nak tidur tu kan, Macam penyakit semangat lah. bila kita nak tidur tu, bila kita ingat apa kata-kata coach kita, mentor kita, orang sekeliling kita, kru kita, co-founder yang lain, dia macam inilah dia sebab kenapa aku teruskan. Lepas tu worst moment tahu lah, dia macam kan kalau Firas cakap kan orang kata tak logik pula kan. Tapi Firas susah nak anggap benda-benda yang buruk tu sebagai worst moment. Even kalau jadi buruk pun, Firas anggap benda tu pengajaran tau. Jadi orang kata kalau nak tanya apa pengalaman buruk tu kan, dia macam tak boleh nak ingat. Dia macam jadi macam ni, tak payah esok aku buat lain. Dia tak macam jadi macam ni, aku down kejap lah. Kadang-kadang tu ada. Cuma dalam bisnes ni setakat mungkin sebab baru tempoh tak lepas 3 tahun kot, sebab tu tak ada worst moment lagi. Sila. Kalau Firas kan nak start balik perniagaan ni, Firas nak ubah apa je yang Firas pernah buat, macam nak bagi perniagaan ni baik lagi, purple lagi? Tak ada kot. Orang kata macam mana asal kejadiannya, macam itulah sampai bila-bila. Sebab kalau ada one thing yang kita ubah, mungkin dia jadi baik lagi, mungkin dia jadi buruk lagi. So Firas tak nak mana tu. Firas nak apa yang dia ada sekarang. Sebab kalau dia baik lagi, okey lah, bonus. Kalau dia jadi buruk lagi, Kan, apa key personal characteristic sifat daripada Firas sehingga menyebabkan macam ke depan ni dia boleh go selama 2 tahun lebih? tak mudah rasa tu. Even Firas kata Firas ni cari risiko apa semua kan. Kadang-kadang tu rasa juga insecure betul-betul aku buat. Tapi sebabkan tak bukan jenis berkuasa tu, penyebab kenapa sampai sekarang ni masih teruskan benda ni. Risiko tu bukan tak ada. Yang kadang-kadang tu menjadi pun. Tapi sebab kita teruskan buat, apa pun jadi kita buat juga.
Dan Alhamdulillah lah kawan-kawan dia lain pun saya rasa one thing yang kami share adalah buat je. Banyak fikir takkan jadi, bukan takkan jadi. Banyak fikir tu bagus macam dia cakap. Tapi terlalu banyak fikir tu takkan jadi. So sama dalam diri buat je. Dia menyesal buat daripada menyesal tak buat. Saya akan datang, Firas ada tak plan apa-apa untuk selebar? Apa plan apa-apa? Plan apa-apa pun untuk selebar. Yang paling dekat dah kot. Lagi plan dah cakap kan. So paling dekat sekali ni nak buka dekat minimum. InsyaAllah tak hujung tahun ni, awal tahun depan. Itu plan yang kena sependek lah. Berdasarkan pengalaman Firas kan, untuk student yang macam berminat nak terlibat dengan perniagaan ni, Firas boleh bagi nasihat apa kepada orang? Tak kisahlah apa yang you all nak buat pun, berniaga ke apa ke, you mesti find you punya core. Kenapa you buat something. So, kalau macam even you nak buat business pun, you tak kalau kata nak buat business, contoh paling mudah sekali, you punya mindset duit. Tak apa, tak ada masalah. Yang bila you nak buat something tu, you ada core you. So kalau kata you buat business sebab you nak duit, then proceed lah. Tapi sebelum you buat business tu, you mesti kena tahu you nak apa. Tak boleh lah buat business, macam seronok je tengok orang buat business. Nampak tak? Dia tak ada orang kata apa, one thing yang dia nak tu. So sebelum nak, kalau kata nak business, tanam dalam diri aku buat business ni sebab nak duit. Kalau ada sebab lain, then okey lah kan. So cari sebab kenapa you buat. Kalau kata nak buat business, cari sebab. Tak boleh macam aku buat business lah, nak buat business lah, macam sonok-sonok kan. Tengok orang macam senang je dia buat business, senang dapat duit. Itu bukan goals tau. Senang buat something tu bukan goals. Kalau goals you nak duit, yes, itu goals. Yang tu, itu apa, kira cari core you kenapa you buat. Kalau you bukan nak masuk business pun, kata you nak kerja government kan. You kerja government tu you nak apa? You all nak apa you kerja government? Kalau you kata, I kerja government, I nak kehidupan I sampai ke hari tua ada jaminan. Then tak apa, tak ada masalah. As long as apa yang you buat ada core, ada something, ada tujuan. So untuk jawab soalan tu bagi Firas, kalau nak buat bisnes ni, cari tujuan dulu. Cari tujuan. Macam Firas punya tujuan bukan nak duit. Tadilah bukan nak duit. Gila kan orang boleh nak duit. Firas nak duit. Tapi tujuan utama Firas tu bukan sebab duit. Tujuan utama Firas buat bisnes ni sampai ke hari ni sebab Firas tak nak ada student yang kerja dalam UMK ni kan, dibayar RM2, RM3. Firas tak nak benda ni jadi. Walaupun dah Firas dah 3 tahun kat sini, masih lagi ada student company, lecturer yang apa ni, dia bayar RM2 ke RM3 ke. Tapi Firas akan teruskan sampai awareness tentang benda ni menyeluruh. So, kalau soalan tu, carilah sebab kenapa you nak. Jangan buat sebab orang, jangan buat sebab orang kawan. Cari sebab you all sama belajar ni tau. Belajar ni tau. Nanti in case one day you all tiba-tiba jatuh ke, so dia ada something yang you boleh hold on to. So aku nak jatuh ni, tapi aku masih nampak lagi tujuan aku orang belajar. So you all akan teruskan. Kadang-kadang kita gagal ni sebab kita tak ada core kita lupa. Macam dalam sport pun kita kena kuat core. Core ni kat mana perut? Kuat perut kita, kuatlah kita punya penunjukan. Macam tu lah lebih kurang.